أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Wasyukru lillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-62, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atta', innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Sesungguhnya Tuhan memberikan kepadamu warid, yaitu ilmu, pengertian atau perasaan dalam hati sehingga mengenal dan merasa benar-benar akan kebesaran kurnia rahmat Allah. Hanya semata-mata supaya kau mendekat dan masuk ke hadrat Allah. Apa maksud kata-kata hikmat Syekh Ibn Atta' ni? Kalau terjemahan yang lebih dekat untuk kefahaman kita ni, ya ini Allah Subhanahu wa ta'ala tu telah mengurniakan kepadamu warid, supaya dengan warid itu engkau dapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ada beberapa perkara yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta'. Pertama sekali berkaitan dengan masalah warid, satu istilah. Yang kedua, peranan warid ini yang dengannya manusia itu boleh mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua perkara besar yang nak dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta' menerusi kalam hikmat ini. Jadi
sebelum itu ingin saya sebut sikit tentang kepentingan untuk kita faham perkara-perkara seperti ini. Pertama sekali, apa yang hendak dibicarakan, yang hendak dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta' ni berkenaan sesuatu yang dengannya manusia ni boleh menjadi mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dekat tu bukan dari segi jarak, bukan melibatkan anggota badan, tapi dekat di situ tu melibatkan roh dan hati nurani seseorang. Jadi apa yang saya nak sebut sikit di sini ialah perkara yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' ni berkaitan dengan hati nurani manusia dalam hubungan seseorang tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini dilihat perlu untuk kita sama-sama perhatikan, untuk kita sama-sama memahaminya, untuk kita sama-sama ambil faedah, ambil manfaat daripadanya. Sebab apa? Sebab antara sebabnya menurut pandangan saya lah, iaitu manusia ni apabila semakin menuju ke akhir zaman, maka antara perkara yang mula terjadi kerosakan atau kepincangan atau kekurangan ialah berkaitan dengan aspek ni. Manusia ni, kita ni sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang kehidupan kita ni semakin menuju kepada akhir zaman. Itu tak ada orang tolak, semua orang akur, semua orang tahu benda ni. Kita ni berada pada akhir zaman. Kerana pertama sekali Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, penyudah bagi segala nabi dan rasul. Maksudnya antara sekian banyak nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia ni, sejak daripada Nabi Adam AS, maka hak akhir sekali tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita faham daripada perkara ni bahawa kita ni berada pada penghujung kehidupan umat manusia. Jadi antara perkara-perkara yang akan dihadapi oleh umat manusia ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yakni khususnya kepada orang Islam lah, kepada orang Islam ni, antara fenomena, antara perkara yang akan berlaku pada umat akhir zaman ni, pada penghujung zaman penghujung ni, iaitu berlakunya kerosakan, berlakunya kekurangan, kepincangan, hal-hal yang berkaitan dengan dalaman manusia. Itu antara perkara yang akan berlaku. Jadi mudah-mudahan bila kita ni berusaha untuk belajar dan faham benda ni, mudah-mudahan kita ni dijauhkan Allah daripada musibah tu. Mudah-mudahan dijauhkan Allah. Sebab saya kata begitu tu, saya nak jelaskan dulu kenapa kita perlu berikan perhatian dalam perkara-perkara seperti ini. Antaranya, banyak sekali ataupun adalah banyak beberapa riwayat lah yang menyebut tentang bagaimana keadaan di akhir zaman ini. Ada orang-orang yang dari segi penampilan zahirnya, penampilan keislaman dia tu dari segi zahir itu sangat menarik perhatian orang, sangat baik, sangat bagus. Tetapi terbalik dengan apa yang ada dalam kalbunya. Dengan arti luar lain, dalam lain. Dari segi luarannya banyak sekali nilai-nilai keislamannya, dari segi berpakaiannya, dari segi itu, dari macam-macam benda boleh kita tengok ni. Benda boleh kita tengok, boleh lihat, baik, bagus, bahkan cemerlang.
tetapi yang di dalamnya tu rosak teruk. Dalam satu riwayat Nabi sebut sebagai di dalamnya itu sudah bertukar menjadi kebinatangan. Manusia luarannya bagus, baik, tapi kalbunya itu bukan kalbu manusia lagi. Dalam satu riwayat menyebut macam serigala. Kerosakan kalbunya itu seperti serigala. Jadi, dan adalah beberapa riwayat lain yang memberitahu perkara yang sama. Antaranya Nabi beritahu bahawa di akhir zaman ini tidak tinggal lagi Islam itu kecuali namanya saja. Maksudnya penampilan zahir saja, luaran saja. Sehingga disebut bahawa ramai sekali, bukan adalah orang masjid-masjid itu masih lagi diimarahkan, masih lagi dikunjungi, masih lagi orang datang orang sembahyang, tetapi kalbu mereka itu kosong. Hati nurani mereka ni tak ada penhayatannya. Ini antara hal-hal yang akan berlaku di akhir zaman yang saya nak sebut, kerosakan dari sudut dalaman kalbunya. Dan banyak lagi lah yang kita boleh lihat perkara-perkara yang sama. Antaranya Nabi jelaskan kepada kita, dia kata antara tanda-tanda, ini termasuk tanda-tanda akhir zaman lah, tanda-tanda kecil, iaitu zakat sudah dianggap sebagai cukai. Apa artinya? Zakat orang anggap sebagai cukai. Bukan hukum zakat tu berubah, hukumnya tetap sama. Kalau nisbah 2.5%, 2.5% lah orang bayar. Orang masih bayar zakat, peratusannya sama, kaedah melaksanakannya sama. Tapi sudah bertukar menjadi cukai itu dari segi mana? Tukar jadi cukai. Zakat tukar jadi cukai. Dirasakan sudah dianggap sebagai cukai. Dari segi kaedah pelaksanaan, tidak. Orang masih mengikuti peraturan dia tu, kena ada harta yang tertentu, cukup hold dia, cukup nisab dia, kena keluar banyak ni. Peraturan tu masih lagi dipatuhi. Tetapi apa arti zakat itu menjadi cukai? Iaitu orang yang mengeluarkan zakat ni tidak lagi dalam bentuk pengabdian diri kepada Allah. Dia keluar zakat tu nabang, mecok, dan dirasakan itu sebagai cukai dia kena keluar. Padahal zakat itu sebahagian dari ibadah. Maksudnya kita lakukan benda tu dalam rangka kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita buat benda tu macam kita semayang lah. Kita semayang tu adalah pengabdian diri kita kepada Allah. Tinggal lagi ibadah zakat ni tidak membabitkan badan macam semayang tu. Dia membabitkan harta. Tetapi konsepnya sama. Kita buat benda tu macamlah kita semayang. Iaitu kita lakukan itu adalah dalam rangka mematuhi, menjunjung perintah Allah, mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir zaman, perkara yang sama, rupa yang sama, tetapi hakikatnya bertukar. Orang masih mengeluarkan zakat dengan cara yang sama, tetapi dia tidak rasa lagi sebagai satu bentuk pengabdian diri, tapi dia rasa macam dibayar cukai. Kenapa jadi begitu? Kerana kerosakan kalbu. Kalbu yang rosak, hati yang rosak, jiwa yang rosak. Sama jugalah dalam beberapa riwayat Nabi beritahu timbul satu fenomena orang dari segi penampakan keislamannya itu baik sekali, menarik perhatian. Kalau dalam hadis itu menyebut, iaitu dia berpakaian dengan pakaian kezuhudan. Pakaian zuhud ni pakaian mana? Pakaian bulu. Pakaian bulu ni pakaian murahan. Zaman dulu itu adalah pakaian orang yang ahli zuhud, orang yang memberi tumpuan pada agama dia, orang yang jaga agama dia, beri perhatian pada agama dia, melebihkan agama dia daripada urusan lain. Itu pada waktu tu. Maksudnya
Mereka ni adalah orang yang dipandang sebagai orang yang tinggi nilai penghayatan beragama dia tu. Kerana mereka memilih cara zuhud ni, meninggalkan dunia kemewahan kerana nak beri keutamaan kepada ibadah, kepada agama dia dan sebagainya. Dipilih cara tu. Dan mereka ni dipandang tinggi pada waktu tu. Tetapi Nabi beritahu di akhir zaman akan ada orang seperti itu tapi tidak seperti itu. Sehingga Nabi membayangkan bahawa berpakaian seperti itu tapi hatinya serigala. Zid. Apa artinya? Yang ni penampilan luarannya bagus. Ciri-ciri keislaman dari segi zahirnya tu cemerlang, ketara, mengagumkan, tapi kalbunya tu berat nandang. Tahulah serigala ni perangai dia ke mana? Balah tu kerja masa satu dia, balah, bertekar, berebut, tamak, nak dia seorang je, tak boleh ke orang lain. Dia bolok ke dia je belaka. Dia tak akan beri ke orang lain. Dia tak akan beri peluang kepada orang. Dia bahan dia belaka. Dan kalau ada orang cuba nak ambil, boleh sakit lah. Ni perangai-perangai. Berteki, bermusuh, berbalah, berdengki, tamak haluba, nyakit tu. Tapi Nabi kata akan timbul wajah-wajah seperti ini di akhir zaman. Kenapa? Inilah yang kita rasa perlunya kita lihat dalam hikmat ini. Sebagai cara mudah-mudahan memberi pedoman kepada kita untuk paling tidak kita terhindar daripada keadaan yang digambarkan oleh Nabi itu di akhir zaman. Iaitu zahirnya baik, bagus, bahkan lebih baik daripada orang, lebih cemerlang daripada orang, tapi hati dalam rosak teruk. Kita kena cuba cari jalan supaya tidak seperti itu. Tapi nak buat ke mana? Apa pedoman dia? Apa kekunci dia? Apa nasihat-nasihat dia? Inilah yang diberitahu oleh Syekh Ibn Atta'. Jadi kata Syekh Ibn Atta', pertama sekali kata dalam kalam hikmah dia, Allah Ta'ala kurnia kepadamu warid. Satu perkara. Yang kedua, dengan warid ini kamu dapat menggerakkan hatimu untuk mendekat dirimu kepada Allah, dapat membaiki dirimu, mendekat dirimu kepada Allah sehingga menjadi baik, menjadi mulia dan seumpamanya. Jadi secara keseluruhannya bahawa kalam hikmat yang diberitahu oleh Syekh Ibn Atta' ni itulah pedoman kasar untuk orang membersihkan kalbu dia, untuk untuk merawat kalbu dia itu daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan dia atau mematikan dia. Baik, pertama sekali tentang warid. Apa yang dimaksudkan dengan warid ini dalam istilah ahli tasawuf lah. Perkataan warid ini dia ada kaitan dengan wirid. Wirid, warid. Bila sebut wirid, iaitu amalan-amalan yang kita buat, yang kita laksanakan, tetapi kena ada kriteria dia. Sekarang kita buat ada amalan, tapi tak cukup syarat untuk menjadi wirid. Yang dikatakan wirid ini, amalan-amalan yang dibuat antaranya iaitu yang diistiqomahkan benda tu. Dibuat semua. Sentiasa dilaksanakan. Diistiqomahkan dia. Itu antara amalan-amalan yang dikelaskan sebagai wirid. Yang amalan yang kita buat tu tapi diistiqomahkan dia. Dia buat ke mana pun. Timing dia tetap. Sampai masa dia buat. Sampai masa dia buat. Itu antara ciri-ciri wirid. Jadi kalau kita buat sekali-sekala tu amalan betul. Tak salah. Kalau betul, kalau ikhlas, ada pahala dijanjikan Allah. Tetapi amalan tu belum cukup syarat untuk orang panggil wirid. Sebab wirid ni sesuatu yang dikekalkan dia. Kalau kita contohnya pagi-pagi kita istighfar 100 kali, salawat 100 kali, tahlil 100 kali.
tiap-tiap pagi kita buat, jadi wirid lah. Tapi kalau hari ni buat sebulan lagi pula buat sekali lagi, itu bukan wirid. Amalan lah, tapi bukan wirid. Lepas-lepas semayang kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali, baca ayat kursi lagi, kemudian baca beberapa bacaan lagi. Lepas semayang, dalam kebanyakan kadang kita baca, jadi wirid ya. Tapi kalau hari ni buat seminggu lagi pula buat kali lagi, bukan wirid. Zikir lah, amalan lah, tapi tidak dinamakan sebagai wirid. Jadi wirid ni amalan yang diistiqamahkan, yang dikekalkan dia. Kemudian wirid ini dia banyak jenis. Ada dalam bentuk bacaan-bacaan, ada dalam bentuk amalan, ada yang melibatkan kewangan. Jangan kita wirid, bayang wirid ni ngatik saja je. Wirid ni dia banyak jenis. Hak betul bacaan-bacaan ni hak mana? Zikir yang kita amalkan lah. Tak kira lah tasbih ke subhanallah, takbir ke Allahu akbar, tahmid ke alhamdulillah, tahlil ke la ilaha illallah, atau istighfar ke astagfirullah, atau taubat atubu ilaih, atau solawat, baca Quran dan sebagainya. Itu bacaan-bacaan, sebahagian daripada wirid. Jadi kalau seseorang tu dia berselawat 100 kali sehari, dia buat semua tiap hari. Kalau tinggal pun saya sekali je, setengah tu bila tinggal dia qada balik. Dia balik. Itu adalah wirid. Tapi kalau sekali buat, sekali dok, 2-3 hari, seminggu buat pula kali lagi, itu bukan wirid. Amalan, tapi bukan wirid. Kerana wirid ni sesuatu amalan yang dikekalkan. Jadi ada dalam bentuk bacaan. Kemudian wirid ni juga, sebab kebanyakan orang kita ni bila dengar perkataan wirid, dia faham bacaan tu, zikir tu. Itu hanya sebahagian. Ada wirid dalam bentuk yang bukan bacaan tadi, tapi dalam bentuk amalan. Seperti solat. Setiap pagi, setiap hari di solat isyraq atau solat sunat duha, tiap hari dia buat. Maka solat itu sudah menjadi wirid. Tapi kalau dia buat sekali, 2-3 minggu dia buat sekali lagi pula, itu amalan. Amalan biasa tapi tidak dinamakan wirid. Wirid ni dia buat semua, dia buat. Ada dalam bentuk macam tu amalan tu. Ataupun amalan-amalan lain lagi lah yang membabitkan pekerjaan-pekerjaan anggota dia ni. Kalau dikekalkan dia tu, dia akan jadi wirid. Ada juga wirid ini dalam bentuk infak, menggunakan harta benda dia. Contoh ni, dia pergi masjid, setiap kali pergi masjid dia keluar seria hidup dalam tabung, dia mari sekali seria, dia buat semua tu, itu jadi wirid. Amalan yang dikekalkan. Jadi kesimpulannya, wirid ini adalah amalan-amalan yang dikekalkan, sama ada dalam bentuk bacaan-bacaan ke, atau dalam bentuk praktis amalan ke, ataupun melibatkan harta benda dia ke, atau sebagainya. Tapi amalan itu diamalkan secara berterusan. Kalau tertinggal sekali pun, itu kadang-kadang. Yang setengahnya itu dikawal balik, diqada balik dan sebagainya. Itu menjadi wirid. Itu pengertian wirid. Baik, daripada wirid ini timbulnya warid. Apa makna warid? Warid ini apa yang datang natijah daripada wirid itu. Apa yang datang hasil daripada wirid, maka dia dinamakan warid. Ada orang panggil waridah, boleh je, tak ada masalah. Nak panggil warid ke, nak panggil waridah ke, boleh tak ke? Baik. Dan apakah
apakah natijah, apakah hasil yang datang daripada wirid ini? Apa benda natijah dia tu? Hasil daripada amalan-amalan yang daripada wirid tadi tu. Natijah ni kita boleh pecah kepada dua. Satu natijah di akhirat, satu natijah di dunia. Natijah di akhirat iaitu ganjaran pahala yang dijanjikanlah. Itu sebahagian daripada warid, sesuatu yang datang, yang dikurniakan Allah. Jadi kalau di alam akhirat nanti Allah Ta'ala beri ganjaran atas amalan-amalan baik yang dibuat oleh manusia ni. Itu bahagian akhirat. Tapi warid ada bahagian dunianya yang dikurniakan oleh Allah di dunia ini. Apa yang dikurniakan Allah di dunia ini? Itu pun banyak cabang-cabang dan pecahan-pecahan dia. Antaranya yang dikatakan warid ini iaitu Allah Ta'ala kurniakan nur ke dalam hatinya yang akan membuka pintu makrifat qalbu dia. Nur yang Allah Ta'ala kurnia ke dalam hati seseorang yang akan membuang hijab hati dia tu, yang akan membuka hijab hati dia tu, yang akan mendekat, akan memakrifatkan hati dia, akan mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebahagian daripada warid. Ghalibnya orang yang belajar ilmu tasawuf, mereka faham warid dengan makna ni, dengan makna nur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang yang dengannya hatinya akan dibersihkan daripada kekaratan, daripada kekotoran, daripada sifat buruk dan sebagainya, yang akan membuka hijab hati dia tu, yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah dan memakrifatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu warid baliknya. Tetapi warid ini dia pengertian dia tu lebih luas daripada tu lagi. Antara warid termasuklah anugerah Allah dalam berupa perkara-perkara aneh yang berlaku, perkara-perkara pelik yang berlaku. Antaranya kurnia Allah Ta'ala kepada seseorang yang berwirid dalam bentuk kejadian-kejadian aneh, kejadian ganjil yang kita sebut sebagai nak bagi keramat pun keramat lah, ataupun kurang sikit darah dia bagi ma'unah. Kalau terjadi pada Nabi dan Rasul kita itu mukjizat lah. Jadi dua ni yang berlaku, disebut sama ada keramat ke ataupun ma'unah. Perkara pelik, perkara aneh, perkara luar biasa yang berlaku, yang dianugerahkan Allah kepada seseorang berkat hasil daripada amalan-amalan wirid dia tu, amalan yang dikekalkan dia tu. Maka banyak natijah. Jadi apa yang dikatakan warid ini yang berlaku di dunia ini banyak cabang-cabang dia, tetapi yang utamanya, yang pentingnya adalah nur hidayat yang Allah Ta'ala kurnia ke dalam hati seseorang itu, yang dengan nur itu dia akan mengikis sifat buruk, akhlak buruk, membersihkan hati dia tu, membuang hijab-hijab dia tu. Itulah warid yang paling penting sekali, sehingga dia akan mendekatkan orang itu kepada Allah dan membuka pintu makrifat dia untuk mengenal Allah secara yang lebih yakin, secara yang lebih mendalam, secara yang lebih halus, secara yang lebih terperinci. Itu adalah warid nama dia. Tapi macam saya kata tadi tu, perkara-perkara yang bersifat perkara-perkara luar biasa pun itu sebahagian daripada warid. Tapi saya nak sebut sikit sementara ingat ni. Sebab hari ni ada kecenderungan nak menolak perkara-perkara pelik ni. Hari ni benda ni lama dah berlaku, tapi hari ni semakin ketara. Iaitu gaya berfikir yang menganggap perkara-perkara pelik berlaku tu, dianggap benda tu benda tak masuk akal, tak logik. Ni bahaya. Mungkin mereka awal ni dia akan tolak keramat je dulu. Tak masuk akal guana boleh jalan atas air. Tak masuk akal guana boleh pergi
Mekah dalam masa 5 minit je. Tak masuk akal langsung. Ini kita dengar dah ni. Buah-buah ni, akalan-akalan pelik ni yang cuba menolak hal-hal yang aneh, yang perkara yang luar biasa ni, luar biasa. Bila sebut luar biasa ni, perkara yang melanggar adat, bukan melanggar akal. Akal tidak memustahilkan benda tu, tapi adatnya macam tak kebiasaan lah, benda tu tak biasa. Kerana bila orang tu contohnya berjalan atas air ni, dari segi adatnya tak berlaku pada kita, kecuali dengan alat, naik perahu, naik bot, tak apalah. Kalau tak ada alat ni, jalan gitu je, hukum adatnya tak boleh, tergelang hukum adat. Tetapi pada hukum akal, benda tu tak mustahil. Tidak mustahil. Hukum akal tidak mustahil, hukum adat je. Maka sebab tu perkara pelik ni dari segi bahasa Arab, orang panggil khawarikul adah. Perkara-perkara yang mencarikan adat, yakni yang bercanggah dengan adat. Adat gitu, waliknya gitu, tapi yang berlaku ni tak gitu. Orang panggil istilah tu khawarikul adah, mencarikan adat, yakni yang melanggar adat kebiasaan. Hak berlaku tu tak biasa, tetapi tidak mustahil. Cuma saya nak ceritanya, hari ini ada kecenderungan golongan tertentu yang mana gaya berfikirnya menafikan benda ni atas dasar logik. Ini bahaya. Yang sebenarnya cara berfikir seperti ini, cara berfikir menolak perkara pelik yang berlaku ni atas pandangan, atas perkiraan dia tu dok logik tu, sebenarnya itu adalah warisan pemikiran Mu'tazilah. Tu asal usul pikiran tu ada merupakan cetusan pemikiran Mu'tazilah. Memang Mu'tazilah tak percaya, kerana Mu'tazilah ni terlalu merajakan akal, dia letak akal atas sekali, sehingga benda pada dia tak logik, mereka akan tolak. Ni gaya Mu'tazilah. Jadi hari ni kita nampak mula timbul, mula mempersoalkan banyak perkara-perkara yang dah masuk akal. Ada je cerita orang boleh jalan atas air, dah masuk akal, tolak tu. Dia dah sedar bahawa pemikiran ni dia akan jakit perkara yang lebih besar lagi. Itu akhir sekali mukjizat pun dia akan tolak lagi, atas dasar benda ni tak logik. Mula-mula membabitkan keramat tu, keramat tolak keramat, tak logik. Dan nak logik ke mana? Dari segi perkiraan kita memang tak lepas. Imam Syafi'i khatam Quran dalam bulan Ramadan 2 kali sehari. Hari-hari biasa sekali sehari. Dah dibaca ke mana? Jadi kalau kita nak ukur benda ni dengan baju kita, memang tak lepas. Tak lepas. Kalau lah kokak-kokak kita baca. Macam kokak-kokak. Macam baca-baca kira-kira, Allah, sehari semalam tak lepas. Ni 2 kali khatam Imam Syafi'i. Mana kau ni? Sebab perkara tu termasuk perkara khawarikul adah, perkara yang menyanggahi adat kebiasaan, iaitu keramat orang panggil. Tapi kalau kita ukur akal kita, memang tak lepas. Tapi benda tu berlaku atas jalan keramat. Dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima adanya keramat ni. Hak tolak keramat ni kelompok Mu'tazilah. Jadi orang-orang hak yang menafikan perkara pelik ni atas dasar logik, tidak sedar dia sudah terjebak dalam pemikiran Mu'tazilah yang menyesatkan. Pakai kira kot tu.
Al-Imam Junaid radhiyallahu anhu, dia bisnes, dia buka kedai. Tapi dia buka kedai, lepas dia buka siap-siap tu, dia semayang 1000 rakaat tiap-tiap hari. Dia buka kedai, lepas tu dia semayang. Dia nega pasal gitu. Macam mana mungkin ada orang gaji dia ke, Allah tak ada cerita kita. Yang kita tahu je, dia buka kedai, lepas tu dia semayang 1000 rakaat. Sama ada dia buka kedai, orang ambil barang bayar gitu je, boleh jadi. Ataupun dia ada orang yang tukang boleh jadi. Tapi nak kabarnya dia sembahyang 1000 rakaat. Dan bukan dia seorang je buat kerja gini ni. Hak jenis sembahyang 1000 rakaat sehari ni. Jadi kalau kita nak buat ukuran akal kita, memang tak lepas. Congok masa berapa rakaat, serakaat berapa minit, nak kira 1000 rakaat, tak lepas lagi semalam, tak lepas sekarang. Memang tak lepas. Sebab kita ukur dengan baju kita. Jadi benda ni, benda yang khawarikul adah, menyanggahi adat, kebiasaan, dan ini berlaku atas jalan karamatul awliya. Kalau nak tengok kisah yang disebut dalam Al-Quran yang tidak terjadi kepada Nabi dan Rasul, terjadi kepada orang biasa. Tapi kalau kita pakai sipir ni memang tak lepas. Sehingga sana Puteri Balqis daripada Sabah, Yaman, bawa ke Palestin. Berapa jarak tu? Jauh tu. Daripada Sabah ke Palestin. Naik kapal terbang pun makan masa berjam-jam. Makan masa lama. Apatah lagi naik kuda, naik unta. Jalan kaki berat lagi. Ni tiba-tiba ada seseorang yang menurut ahli tafsir, ada setengah ahli tafsir menyebutnya Asif bin Barkhaya, yakni salah seorang pengikut Nabi Allah Sulaiman. Dia bawa singgasana tu sebelum mata dikelip. Mata kita kelip ni berapa second agaknya? Berapa second? Mungkin sesecond 2 second. Kelip ni, kelip sekali tu. Tapi Asif Ibn Barkhaya ni diberikan kemampuan oleh Allah bawa singgasana tu dalam tempoh masa sebelum dang kelip ni. Sebelum dang kelip. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan bawa singgasana ni sebelum mata mudang kelip lagi. Dah masuk akal tak gitu. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Masuk akal tak? Singgasana Balqis jauh tu bawa sebelum mata kelip. Kalau ada orang terbang pun dah lepas masa tu. Kalau ada orang terbang dah lepas. Nak pakai logik, lepas dah waktu tu. Dah lepas. Hak gagah sekali di kalangan jin pun tak mampu setara tu. Boleh buat laju juga tapi tak selaju tu. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, kata Ifrit. Aku akan datangkan singgasana tu sebelum kamu sempat berdiri daripada duduk. Daripada duduk ni sebelum lengkap berdiri tu, berapa second tu? Daripada duduk bangun nak diri tu, sebelum tu. Hak tu paling laju sekali tu, yang mampu tabarang, yang mampu diberi oleh Ifrit. Tapi ada orang yang lebih daripada tu lagi. Masuk akal tak? Memang tak masuk akal. Sebab tu ahli sunnah menyenaraikan ini sebagai perkara yang khawarikul adah, perkara yang menyanggahi adat kebiasaan. Bukan perkara mustahil, tapi perkara tak biasa. Tak mustahil. Jangan samakan hukum adat dengan hukum akal ni, lain-lain. Adat memang benda ni tak berlaku dari segi kebiasaannya, tapi pada hukum akal benda tu tak mustahil, termasuk dalam kekuasaan Allah. Boleh berlaku. Saya sebut sikit ni sebab kita tengok hari ni banyak riak-riak ni. Cerita pelik sikit, tak masuk akal, tak masuk akal. Jaga-jaga. Jadi kalau sekiranya cerita tu ada kisah dia, ada sanad dia, ada cerita dia, ada periwayatan dia, ada pembuktian dia tu, sekalipun tak masuk akal,
maka kena terimalah benda tu. Dan benda tu bukan benda yang pelik, bukan mustahil nak kabur macam gitu. Kita bimbang tadi lah, tanpa kita sedar, akhir sekali bukan saja kita tolak keramat awliya, akhir sekali dengan mukjizat pun kita akan tolak juga lagi. Kita akan takwil dengan takwil yang macam-macam. Nak tolak secara direct mungkin payah. Akhir sekali takwil supaya nyakut dengan akal kita ni. Padahal itu kisah nyata. Contoh orang cuba ni nak main akal dia dengan perkara ni. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran macam mana burung ababil membinasakan tentera bergajah Abraha. Itu kisah sejarah. Tentera Abraha, tentera bergajah memang real. Burung real. Batu-batu yang dibawa tu menjatuhkan batu tu kepada askar-askar tu sehingga dia menghancurkan askar-askar bergajah tu seperti daun makan diulat tu, itu real. Tetapi kelompok hak jenis tolak ni, dok logik ni nak tolak cerita ni disebut dalam Al-Quran. Lepas tu nak buat mana? Nak kata benda ni tak berlaku? Berat. Sebab apa? Kerana disebut dalam Al-Quran. Tak berani tolak. Kalau tak ada Al-Quran, saya rasa dulu lagi dah. Lebong. Cerita lebong mana ni? Ada Al-Quran tak berani tolak. Tapi nak tolak juga, dia buat mana? Dia takwil lah, dia takwil. Dia putar cerita tu, dia kata apa yang berlaku kepada tentera bergajah Abraha tu sebenarnya bukan real gitu. Dia hanyalah tentera, dia cuba takwil dengan sesuatu yang dekat sikit, akal boleh terima sikit. Dia kata tentera Abraha tu hancur, mati bukan kerana burung batu yang dia bawa oleh burung tu. Itu hanya simbolik je dia kata. Kalau sebenarnya tentera Abraha ni mati kerana kena nyakit kusta. Kena nyakit kusta sehingga habis daging-daging yang luruh belaka ni. Seperti yang disebut dalam Al-Quran tu. Seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sabar sikit. Sabar sikit. Logik sikit. Sebenarnya takwil gini pun itu tetap menolak. Ni bahaya. Ni pemikiran yang kita dengar hari ni. Tak logik. Tak masuk akal lah. Tanpa kita sedar, kita telah menolak satu perkara yang merupakan cabang bagi mukjizat cabang dia lah. Iaitu adanya perkara yang luar biasa yang Allah Ta'ala anugerahkan, kurniakan kepada hamba-hambanya yang dikasihi, disebut sebagai awliya dan sebagainya itu, untuk memuliakan mereka ni, yang dinamakan sebagai karamatul awliya, kekeramatan para wali. Jadi balik ke dasar balik lah. Balik ke dasar balik bahawa perkara yang aneh itu sebagai hasil daripada wirid-wirid yang diamalkan itu sebahagian daripada warid. Tetapi yang menjadi perhatian dalam ilmu tasawuf ialah warid dalam bentuk nur hidayah. Nur hidayah yang akan menyuluh qalbu, akan menerang qalbu manusia sehingga akan membersihkan dia dan membawa qalbu itu mendekat, lebih memahami tentang Allah, lebih makrifat, mengenal Allah, lebih dekat dengannya. Dekat dengan arti lebih jelas pandangan makrifatnya. Baik, tentang nur ini, warid ini disebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan berkaitan dengan firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Sesiapa yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima hakikat Islam, syarallahu qalbahu lil Islam, sadrahu, afaman syarallahu sadrahu lil Islam, orang yang Allah Ta'ala buka dada dia, lapangkan dada dia itu untuk menerima hakikat Islam,
Al-Quran kata fahuwa ala nurim min rabbi. Dia ni dibahasakan sebagai berada di atas cahaya petunjuk dari Tuhannya. Dah mana tu? Orang yang masuk Islam ni, terima kebenaran Islam ni, dia berada di atas cahaya. Cahaya kau nak tengok tak ada. Ni orang kita sebagai orang Islam yang masuk Islam ni, kita jalan atas cahaya. Tak nampak. Tak nampak depan mata. Maka sahabat tanya, apakah arti nur itu ya Rasulullah? Sahabat tanya nur. Nur yang dikatakan nur tadi itu, apa sebenarnya? Nabi pun menjelaskanlah bahawa nur itu adalah sebagai suatu tashbih saja, sebagai satu tamsilan saja. Sehingga Nabi memberitahu kenyataan dia tu. Apa benda kenyataan dia? Nabi kata inna nura idza dakhala al-qalba infasakha wansharaha. Nur hidayat Allah ni bila masuk ke dalam hati manusia, ini bahasa simbolik, ini bahasa je. Nur hidayat Allah ini, nak tahu tanda dia bahawa dia masuk ke dalam kalbu manusia tu, tanda ke mana? Ini infasakha wansharaha. Infasakha ni akan terbuanglah kekaratan-kekaratan dia. Karat-karat dalam hati tu akan tercabut. Dah apa benda karat dalam hati ni? Benda karat-karat tu, itu juga bahasa simbolik. Karat ni penyakit-penyakit hati manusia. Hati yang ghaflah, yang lupa, lalai, tak ingat Tuhan. Hati yang takabur, sombong, memandang dirinya tu, kelebihan dirinya tu, lalu menghina orang, pandang rendah orang. Karat. Hati yang ujub, merasa bangga dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri dia tu, yang dikurniakan Allah, tapi dia lupa sebagai kurnia Allah. Dia pandang itu atas diri dia. Dia terdendeng dari melihat kurnia Allah. Dia pandang atas diri dia saja. Timbul ujub, dia sebangga diri dia. Karat. Hati yang penuh ketamakan, tamak, tak pernah cukup. Kejar mengejar. Dalam keadaan kejar ni tak kira ada parit ke, ada parit ke, langgar belaka, redah belaka, kita nak kejar tamak, buah tamak ni. Bahaya ke tak bahaya ke, betul ke salah ke, tak kisah. Tamak, karat. Tak pernah merasa cukup dengan apa yang ada, tidak bersifat qanaah, tak pernah rasa senang, tak pernah rasa cukup, karat. Timbulnya hasad, timbulnya dengki, tak tengok orang senang, tak tengok orang senang ni, tak tengok orang lebih daripada dia, tak tengok orang lain boleh, tak tengok, tak ada tidur tak ada tidur malam kalau tengok boleh orang, dah senang lagi, tak boleh ke dia, ataupun lagi dah hilang daripada seseorang yang dapat tu takkan senang, karat. Tak banyak lagi lah yang dikatakan sebagai kekaratan hati ni, yang mana bila nur ini Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati manusia, tanda dia cabut karat tu, cabut. Yang hati selama ni penuh dengan hasad dengki, tak jadi hilang, cabut. Selama ni rasa bangga diri, rasa sombong, rasa wujud, dah mula rasa tawah tu, cabut. Tu tanda dia. Hati selama ni tak pernah rasa cukup dengan apa yang ada, tak pernah rasa cukup, tapi mula terasa memadai dengan apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Tu buang karat dia. Hati yang lalai, ghaflah, lupa kepada Allah, lupa kepada kurnia dia, lupa kepada tanggungjawab, lupa kepada kewajipan, lupa. Sekarang mula sedar, mula ada kesedaran, mula ada ingatan. Tu buang karat dia. Dan macam-macam lagi lah. Jadi kata Nabi, nur ini warid, nur itulah sebenarnya warid. Bila dia datang masuk ke dalam kalbu manusia, alamat dia tu infasakha,
dia akan membuang kerak tu, cabut kerak tu. Sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak buruk, niat-niat buruk, lintasan hati yang buruk tu cabut dari kalbu dia. Tu tanda. Tu tanda betul orang dapat nur. Tapi kalau terjadi sebaliknya kau tebal mari benda gitu, mari sifat tamuk kau banyak lagi, kau paruk tamuk pun mari, kau berganda tamuk pun mari, ujub pun mari, riak pun mari, asal lagi pun kau kuat. Itu bukan dia dapat nar, bukan dapat nur, dia dapat nar. Bukan cahaya, api yang mari tu. Api ya, api ni kita tahulah sesuatu yang berkait dengan syaitan lah, na'udzubillah min zalik. Jadi tandanya infasakha. Tanda yang kedua, bila nur warid ni nur, bila Allah Ta'ala datangkan ke dalam hati seseorang ni, hak pertama akan menghilangkan hak karat tadi tu, lalu dia akan meluaskan, membuka hijab kalbunya. Wansyaraha, lapang, terbuka. Yang ni terbuka hijab. Kalau kita kok jendela tu buka, pintu tu buka. Kalau ada lasir kok, lasir tu buka. Orang nampak jadi nampak. Dah apa benda nampak? Nampak rahsia-rahsia kesempurnaan Allah. Jalaluhu wa jamaluhu wa kamaluhu, nampak. Rahsia pentadbiran Allah, rahsia hikmah rahmat Allah, kebijaksanaan Allah, lutfu kemurahan dia, nampak atas kejadian alam semesta ni, atas kejadian-kejadian yang berlaku ni, dia nampak benda-benda tu. Benda yang tak akan nampak dengan mata kasar, tapi nampak dengan mata qalbu yang insyaraha tadi tu, lapang, yang terbuka hijab kalbunya tu, sehingga dia sedar apa yang berlaku atas diri dia tu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nampak nikmat yang dia dapat, ini kurnia Allah Ta'ala yang sudah Allah Ta'ala taksim, Allah Ta'ala bagi tetap tadi aku ni. Berlaku ni, apa-apa kejadian yang berlaku yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dia nampak Allah. Hikmah kebijaksanaan Allah dalam mengatur kejadian tu, dia nampak. Nampak rahsia-rahsia ketuhanan inilah yang dikatakan sebagai insyirah, lapang terbuka. Itulah kesan daripada nur hidayah. Itulah warid. Dan itulah yang ingin disebut oleh Syekh Ibn Attab. Itu pun mungkin ada tak apa nak jelas lagi, sehingga sahabat tanya lagi, mungkin sahabat nak menjelaskan lagi benda ni. Sahabat tanya lagi, Nabi khabar tu jelas dah, infasakha wan syarahat, nampak dah tu. Tapi sahabat ni nak terang lagi benda ni. Dia tanya lagi Nabi, hal lidzalika min alamah, ada tanda tak benda ni? Nak tengok tanda dia benda. Tanda orang dapat nur ini, infasakha, terbuang ke karat tu, wan syarahat, terbuka hijab hati ni. Apa tanda dia? Tanda pada orang ni. Sebab benda tu mainan dalam mereka tu. Mungkin kelabu lagi tu, bukan nak tengok tanda pula. Nabi pun menjelaskan lagi, antara tandanya at-tajafi an daril ghurur, iaitu timbul pada sikap orang tu, sikap. Infasakha wan syaraha tu main dalam tu, buang karat-karat dalam tu bekerja, main dalam mereka tu. Tanda dia pada sikap dia, sikap dan tindakan orang tu. Apa benda sikap dia? At-tajafi an daril ghurur, yakni menjauhkan diri daripada dunia yang tipu daya, yang penuh tipu daya. Dah nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Menjauhkan diri daripada dunia. Nak lari ke mana agaknya? Mundur ke belakang, dunia juga. Giatan kiri, dunia juga. Di kanan, dunia juga. Dah kalau gitu, apa erti kata Nabi ni? At-tajafi an daril ghurur,
menjauhkan diri daripada dunia yang penuh tipu daya ni. Apa artinya? Lari ke mana? Lari depan belakang, dunia belaka. Lari di sini dengan arti hatimu itu tidak terpengaruh lagi dengan tipu daya dunia ni. Tarikan-tarikan dunia yang memperdayakanmu, dia tidak akan mempengaruhi dirimu lagi. Tarikan-tarikan jahat tu, tarikan-tarikan uduh tu tak akan menarik perhatian. Tak akan menarik perhatian dia lagi. Itu maksud at-tajafi an daril ghurur, menjauhkan diri daripada dunia yang tipu daya. Jadi tarikan-tarikan buruk dunia itu tidak akan menarik perhatian dia. Dia tidak akan terpengaruh dengan benda itu. Kalau banding kat macam kucing kenyang lah. Kucing kenyang capok dia tidak niku lah. Tidak niku. Tapi kalau kucing lapar, yang kucing lapar ni tu ikan panggang menopak. Kucing tak nak jatuh letak lagi. Bau bahan dah. Bahan nyambut dah. Itu tanda dia. Tanda. Jadi at-tajafi an daril ghurur ni, dia menjauhkan diri dengan arti dia tidak terpengaruh dengan tarikan-tarikan hak buruk tu. Maksudnya dia mencari dunia, dia carilah. Dapat bahagian dia syukur. Dapat kunian dia syukur. Dapat sekadar yang ada, dia qanaah, dia rasa cukup. Andai kata berkurang sikit, dia sabar. Dia dalam keadaan begitu. Dia tidak terpengaruh tarikan dengan tarikan yang kuat, yang sehingga akhir sekali tarikan tu sehingga menyebabkan dia terpaksa melakukan perkara yang buruk pun dia tak endah, dia akan langgar juga. Dia tak ada buah tu. Dia lebih berjaga-jaga, berpada-pada. Tapi mencari, tetap mencarilah, itu keharusan syarak. Jadi tanda pertama Nabi kata at-tajafi an daril ghurur. Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud. Sikap yang kedua pada tanda dia tu, al-inabah ila daril khulud, yakni kembali ke dunia yang kekal. Dah nak kembali ke mana? Kita hidup atas dunia lagi ni. Nak balik ke mana? Inabah ni maksud balik. Balik ke mana? Ila daril khulud. Dunia kembali kepada negeri yang kekal. Dan negeri yang kekal benar, akhirat. Dan sekarang kita ni tak ada lagi ni, tak dunia lagi ni. Jadi apa dia kembali? Qalbunya itu, qalbu mula terarah dalam menyempurnakan pengabdian diri kepada Allah. Kalau dulu ibadah-ibadah banyak ketinggalan, sekarang disempurnakan. Kalau dulu ibadah-ibadah tu dibuat lebih kurang je, sekarang dibuat dengan kesungguhan. Kalau dulu ibadah dibuat dalam keadaan kosong, tak ada pengisian, sekarang penuh dengan erti, penuh dengan pengisian ibadahnya. Kalau dulu urusan-urusan ibadah dia tu ibadah saja, hak lain tak jadi ibadah. Sekarang urusan-urusan lain pun diibadahkan dia, dijadikan sebagai ibadah. Kalau dulu, kalau dia berbisnes, semata-mata bisnes ya. Sekarang bisnes dia tu ada erti-erti ibadah, ada makna-makna ibadah. Itu maksud wal inabatu ila daril khulud. Ada lagi akhir sekali malam ni, tanda je pada sikapnya. Nabi kata wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Bersedia menghadapi kematian sebelum kematian sebenar tu mari. Maksudnya sebelum kematian tu berlaku, dia sudah bersedia untuk menghadapi kematian tu. Dia sudah menyediakan sesuatu, persediaan. Persediaan apa? Amalan soleh lah, amalan soleh, kebajikan-kebajikan. Itu isti'dad. Dia bersedia untuk menghadapi kematian sebelum mati itu berlaku. Itulah 3 tanda, kata Nabi, orang yang mendapat nur, iaitu menjauhkan diri daripada dunia yang penuh tipu daya ni, kemudian kembali kepada akhirat yang kekal, kemudian bersedia untuk menghadapi kematian. Jadi inilah nur yang fungsinya akan membersihkan qalbu.
Bila kalbu manusia menjadi lebih murni, terbuang hak karat dia tu, hak uduh dia tu, akhlak uduh dia, sifat buruk dia tu, kelalaian hatinya tu terbuang, akhir sekali dia akan membuka hijab. Membuka hijab hati, manusia mula melihat rahsia keagungan Allah. Itulah artinya hati manusia semakin dekat. Istilah dekat ni bukan jarak. Jangan faham dekat ni jarak. Dekat-dekat ni hanya tamsilang je. Sebagaimana kita bila jarak jauh nampak tak berapa jelas. Bila jadi jelas, bila dekat. Maka demikian juga keyakinan kita kepada Allah. Bila keyakinan kita lemah, itu diumpamakan kita ni jauh. Pandangan kita terhadap ketuhanan Allah tu tidak kuat sehingga tidak menimbulkan keyakinan yang kuat dalam hati. Tapi bila pandangan kalbu kita semakin mendalam terhadap rahsia ketuhanan Allah, maka dibayangkan, dinyatakan bahawa dia ni dekat. Itu maksud dekat jauh, bukan jarak. Dari segi pandangan hati dia tu dalam mengenal Allah Ta'ala tu. Sebagaimana kita kenal barang lah. Barang tu jauh, tak apa nampak. Benda orang ke apa dia? Berat ke orang, tapi kamu lain. Jadi yedok. Jauh. Tapi kalau dekat, orang mung rupanya. Kira dekat, terang nampak. Maka dalam makrifat pun macam tu. Kalbu manusia dikatakan jauh dekat ni dari segi pandangan dia tu terhadap rahsia ketuhanan tu. Jelas kedok, terang kedok. Maka disitulah kalbu manusia dikira dekat atau jauh. Jadi kesimpulan daripada kalam hikmat ini bahawa nur yang Allah Ta'ala kurnia ke dalam hati manusia yang dinamakan warid itu hasil daripada wirid. Apa fungsi nur ini? Fungsi nur inilah yang dengan nur itu manusia mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila manusia mendekat kepada Allah, apa artinya? Itulah artinya hatinya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang sihat, hati yang baik. Sekadar itulah dulu untuk malam ini, dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.